Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita sekali lagi dalam program Bicara Kepimpinan Anjuran Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jika sebelum ini Bicara Kepimpinan telah berjaya mengupas tentang beberapa topik menarik berkaitan dengan kepimpinan pendidikan dari beberapa tokoh pemimpin IPG. Kali ini saya, Dr. Melo, atau nama penuh saya Syamsazila Saban, akan bersama anda selama 1 jam akan menemu bual seorang tokoh yang didatangkan dari jauh namun didekatkan program ini secara maya, iaitu dari Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan, Sarawak. Saya perkenalkan Puan Anis Alisha binti Abdullah, pengarah IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa, Puan Anis. Sama-sama. Baiklah, sebelum kita meneruskan, ingin saya ingatkan kepada tuan-tuan agar dapat off-kan tutup kamera dan juga mikrofon supaya tidak mengganggu kelancaran program Bicara Kepimpinan ini. Dan suka saya ingatkan tuan-tuan bahawa rakaman ini adalah satu rakaman yang akan disiarkan di YouTube rasmi IPGM pada jam 3.30 petang pada esok hari, iaitu 19 hari bulan Oktober. Dan juga ingin saya ingatkan bahawa tuan-tuan yang mengikuti Bicara Kepimpinan ini, untuk kehadiran boleh daftar link kehadiran yang akan diberikan pada hujung program ini nanti selepas penutup, ya. Baiklah, tuan-tuan, Puan Anis, terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa. Okey, itu dia Puan Anis, Anisha. Okey, seorang yang cantik jelita. Okey, seorang tokoh ya, kepimpinan yang mana beliau adalah pengarah ya dari IPG Tun Abdul Razak ya, Kota Samarahan. Baiklah, itulah tajuk, iaitu tajuk kita pada hari ini adalah satu tajuk yang agak menarik ya tuan-tuan, iaitu ketangkasan memimpin dalam kegetiran dunia. Ya, ketangkasan memimpin dalam kegetiran dunia. Itulah tajuk yang akan kita bawakan untuk dikupas oleh tokoh kita, iaitu satu tajuk yang amat menarik untuk kita bicarakan. Sebelum tajuk ini dikupas dengan lebih lanjut oleh Puan Anis, ingin saya terangkan serba sedikit tentang latar belakang tetamu kita. Baiklah, okey, Puan Anis adalah merupakan anak jati negeri Sarawak dan berasal daripada bahagian Seri Aman. Puan Anis ni telah memperolehi ijazah sarjana muda sains dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1988. Beliau mendapat ikhtisas diploma pendidikan dari Universiti Melaya. Ya, kemudian beliau juga memperolehi postgraduate certificate, dengan merit, in Trainer Development English Language Teaching dari University College Plymouth, Saint Mark and Saint John, overseas di dua negara. Pengalaman bertugas, saya nak terangkan sedikit tentang pengalaman bertugas Puan Anis, yang mana beliau memulakan tugasnya sebagai seorang guru akademik di SMK Batu Lintang, Kuching, dan beliau berpengalaman menjawat jawatan sebagai penolong kanan di sekolah yang sama. Beliau juga pernah memegang jawatan sebagai pensyarah dan ketua unit bahasa Inggeris ya sehingga tahun 2019. Pada 15 September 2015 beliau telah dilantik sebagai timbalan pengarah IPG Kampus Batu Lintang. Sehinggalah 24 hari bulan Februari 2019. Bermula 25 Februari 2019, beliau telah dilantik sebagai pengarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan, Sarawak sehinggalah kini. Tentang sumbangan beliau, banyak aktiviti, pelbagai sumbangan yang telah diberikan. Beliau amat aktif. Dalam bidang kepakaran, beliau selari dengan tugas beliau sebagai pemimpin akademik, yang mana beliau pernah memegang peranan sebagai program berkembar antara IPGK Batu Lintang dengan Universiti di Otago.
Okey, tahun 2008 hingga 2013. Beliau juga pernah terlibat dalam program tajaan European Union bersama UiTM Sarawak bagi mewakili negara Malaysia dalam program Blended Learning for Teacher Educators between Asia and Europe selama 3 tahun, iaitu dari tahun 2018 hingga 2020. Okey, untuk makluman hadirin, 8 buah negara terlibat dalam program ini iaitu France, Denmark, Estonia, Belgium, Pakistan, Bhutan, Bangladesh dan Malaysia. Okey, seterusnya pada tahun 2020 hingga sekarang beliau menerajui program CPD untuk guru-guru bukan option bahasa Inggeris, sains dan matematik di Sarawak yang berkolaboratif dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Program ini telah mendapat geran daripada Kerajaan Negeri Sarawak dengan melibatkan 3,600 orang guru. Okay, Puan Anis juga terlibat sebagai panel bagi baseline research for STEM dan English language in Sarawak pada tahun 2020 hingga 2021. Okay, program ini sebenarnya diterajui oleh ITM dan mendapat grant dari Kerajaan Negeri Sarawak. Okay, bagi anugerah dan darjah kebesaran, okay, pada tahun 2020 beliau telah terpilih dan menerima anugerah kebesaran Kerajaan Negeri Sarawak darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak, iaitu Pegawai Bintang Kenyalang ataupun PBK. Okay, anugerah ini diberikan kepada pegawai yang telah menyumbangkan khidmat bakti yang signifikan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Itu dia serba sedikit tentang latar belakang Puan Anis Alisha Abdullah. Baiklah Puan Anis. Okey, ketangkasan memimpin dalam kegetiran dunia bukan sahaja tajuk yang amat relevan, yang signifikan dengan situasi semasa, namun mencabar pemikiran. Mohon Puan untuk menjelaskan apa sebenarnya konsep ketangkasan pemimpin, satu terma, satu istilah yang menarik yang perlu diberi perhatian, dan konsep kegetiran dunia. Yang kedua terma yang menarik di sini yang perlu ditonjolkan, yang perlu diterangkan, yang menjadi tunjang kepada tajuk ini. Seterusnya, mengapakah Puan memilih untuk berkongsi tentang tajuk ini? Dipersilakan untuk Puan Anis menerangkan kepada audiens. Okey. Terima kasih Dr. Melo selaku moderator sesi webinar kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama pada pagi ini. Dan terlebih dahulu, Dr. Melo, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Yang Berusaha Dr. Yazid, Timbalan Rektor Pusat Pembangunan Latihan IPGM dan juga tim PPL IPGM kerana mengundang saya untuk berkongsi dalam webinar kepimpinan pada hari ini. Soalan pertama Dr. Melo, sebelum saya menjawab soalan tersebut, izinkan saya untuk berkongsi slide terlebih dahulu. Ya, silakan Puan Anis. Nampak ke? Okey. Mungkin boleh besarkan sedikit ataupun memang itu saja. Okey, dah nampak dah? Saya dah slide show dah. Okey, alright. Nampak Okey, nampak. Okey. Okey. Ketangkasan memimpin dalam kegetiran dunia. Untuk menjawab soalan Dr. Melo tu tadi, saya mulakan dululah dengan frasa kegetiran dunia. Saya sengaja menggunakan frasa kegetiran dunia dalam tajuk webinar kita pada pagi ini untuk memberi satu imej tentang keadaan dunia VUCA yang sedang kita hadapi sekarang. Dan kalau kita lihat dunia VUCA ini ialah dunia yang begitu volatile. Maksudnya dunia yang menunjukkan mengalami perubahan yang berlaku dengan begitu pantas. Dunia yang uncertain, iaitu dunia di mana keadaan ketidaktentuan, keadaan yang sukar diramal dan keadaan yang sukar dijangka. Kemudian C pula merujuk kepada kompleks. Keadaan yang kompleks di mana banyak perkara yang saling berhubung kait, dan A menunjukkan ambiguous, iaitu banyak kekaburan. Jadi apabila saya menggunakan perkataan kegetiran dunia itu, sebenarnya saya merujuk kepada dunia VUCA yang sedang kita hadapi sekarang. Sebenarnya kalau kita baca perkataan VUCA ini sebenarnya bukan satu perkataan baharu. Ia direka pada tahun 1987
oleh sekumpulan pelajar di sebuah college di Amerika Syarikat, dan ketika itu mereka menggunakan perkataan VUCA ini untuk menggambarkan keadaan dunia selepas Perang Dingin. Namun berpuluh tahun kemudian dalam konteks kita ini, kegetiran dunia ataupun VUCA amat berbeza. Dan kalau kita lihat ya, ia disebabkan pelbagai faktor. Yang pertama, kalau kita lihat, ia disebabkan oleh perkembangan teknologi digital. Very, very fast. Changes are happening very, very fast. Dan kalau kita lihat mengikut data Visual Capitalist, mereka dah kutip data dan pada tahun 2018, mereka membuat perbandingan. Masa yang diambil ya untuk pengguna kereta mencapai 50 juta orang pada abad yang lepas, ia mengambil masa 68 tahun. Berbanding dengan YouTube. YouTube cuma mengambil masa 4 tahun saja untuk mencapai 50 juta pengguna. Facebook 3 tahun. Dan kalau yang berminat bermain Pokemon Go, dia cuma mengambil masa 19 hari saja untuk mencapai 50 juta pengguna. Jadi kalau kita lihat perubahan yang begitu pantas yang disebabkan oleh perkembangan teknologi digital ini juga telah mengakibatkan perubahan yang pantas, terutamanya dalam dinamik perindustrian. Jadi kalau kita lihat pengalihan kuasa besar ekonomi daripada negara-negara G7 sekarang beralih kepada E7. E7 itu ialah Emerging 7 dan sudah pun bermula. Malah kalau kita lihat dalam slide ni, dijangka pada tahun 2050, ekonomi dunia akan dikuasai oleh negara-negara Emerging 7. No longer G7 tetapi Emerging 7, iaitu China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Mexico dan Turki. Jadi, kalau kita lihat kedudukan dalam perkembangan ini, kita lihat kedudukan Malaysia very strategic actually. Jadi Malaysia harus merebut peluang kerana lokasi kita yang strategik. Dan kalau dilihat dari segi trading partnership, kita sudah pun mempunyai satu trading partnership yang very good dengan China. And it's good news for us to know that prediction ialah dalam tahun 2050 China will be one of the giants lah in economy, and we are friends of China ya. Jadi itu ialah perubahan perubahan dunia volatile disebabkan oleh perkembangan teknologi yang begitu pantas. Kemudian pada tahun 2020 seluruh dunia dilanda oleh pandemik COVID-19 yang menyumbang kepada ketidaktentuan dunia ni, kegetiran dunia ni, dan telah mengakibatkan gangguan yang mega kepada semua aspek kehidupan, tak kiralah sosial, ekonomi dan juga kepada politik. Namun begitu, kita tidak boleh mengalihkan pandangan kita daripada mencapai aspirasi negara kita. Betul, gangguan sana sini, very volatile world, very uncertain world, very ambiguous world, tetapi kita harus fokus kepada mencapai aspirasi negara kita, iaitu untuk Malaysia menjadi sebuah negara yang maju, sebuah negara yang berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Oleh itu, kita perlu reset, kita perlu atur semula, kita perlu recalibrate, kita perlu reassess cara pemikiran kita. Semasa menghadiri kursus Agile Leadership iaitu last 2 weeks, kami telah diminta untuk berkongsi apa maknanya Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi secara peribadi, personally. Dan saya ingat respon saya pada ketika itu ialah sebuah negara ataupun Malaysia yang maju, Malaysia yang berpendapatan tinggi ialah apabila rakyat Malaysia boleh menikmati bukan saja taraf hidup yang baik tetapi juga kualiti hidup yang baik. Apabila seluruh Malaysia mempunyai akses kepada pendidikan yang berkualiti tinggi, apabila seluruh Malaysia mempunyai akses kepada perkhidmatan kesihatan yang baik, apabila kadar kemiskinan pada tahap yang rendah, apabila kadar pengangguran pada tahap yang rendah, apabila rakyat Malaysia pelbagai kaum hidup secara harmoni tanpa prejudis. Itu respon saya. Dan soalan seterusnya,
pula yang diajukan kepada kami, dan saya ingin ajukan soalan yang sama kepada semua yang hadir pada webinar kita pagi ini, sebab saya percaya majoriti adalah tergolong dalam adalah terdiri pada golongan pendidik. Soalannya ialah bagaimanakah kita memainkan peranan untuk mencapai aspirasi negara Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi dalam keadaan kegetiran dunia yang tidak menentu ini. Saya sangat bersyukur kerana Allah sudah mentakdirkan jalan kerjaya saya ialah sebagai seorang pendidik yang mana memberi saya banyak peluang betul untuk menyumbang kepada pencapaian aspirasi negara kita. Kita sebagai pendidik memainkan peranan yang penting untuk mengubah nasib anak didik kita untuk menjadi lebih baik. Kita memainkan peranan yang penting untuk merapatkan jurang antara realiti sekarang dengan apa yang kita aspirasikan menjelang tahun 2030. Kita memainkan peranan untuk membantu anak-anak didik kita untuk mencapai kesejahteraan negara. Jadi kesemua plan dan strategi untuk mencapai taraf negara maju ini melalui pendidikan telah digariskan dengan begitu jelas sekali dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Tuan-tuan dan puan-puan, kekayaan sebuah negara itu bukan semata-matanya pada sumber semula jadi, tetapi pada kualiti warga. Begitu juga kejayaan sebuah organisasi yang kita terajui itu bergantung juga kepada dua faktor, iaitu kualiti warga dalam organisasi kita dan juga budaya organisasi kita. Jadi berbalik kepada pemilihan tajuk webinar, Dr. Melo, soalan kenapa saya pilih ni? Ketangkasan memimpin dalam kegetiran dunia. Kita sekarang berada dalam dunia VUCA. Ini bermakna model-model lama kepimpinan dan perubahan tidak lagi memadai. It's not enough untuk kita menangani cabaran yang kompleks dalam dunia VUCA ini. Jadi kita perlu reset, kita perlu recalibrate, kita perlu reassess semula cara pemikiran kita supaya kita mampu bersaing dalam dunia VUCA dan menghasilkan impak yang kita harapkan. Jadi pada khidmat saya, pemimpin dunia VUCA perlu satu kerangka kepimpinan yang memboleh mereka memberi respon yang lebih berkesan terhadap cabaran-cabaran baru. Dalam kata lain, pemimpin harus tangkas. Kalau dalam bahasa Inggeris dia pakai agile, agile leadership. Tapi saya gunakan tangkas. Apa maksudnya kepimpinan yang tangkas? Memetik buku Humans 4.0 yang ditulis oleh Schuster pada tahun 2021, Schuster dia mendefinisikan seorang yang tangkas itu ciri-ciri dia apa? Dia resilient, dia berdaya tahan, mempunyai mental yang kuat, seorang yang berpengaruh, seorang yang berazam tinggi. Dan satu ciri yang saya anggap sebagai signature lah pada seorang yang agile tu adalah dia mudah menyesuaikan diri kepada perubahan. Jadi saya berpendapat juga sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin yang tangkas, ini adalah ciri-ciri yang saya lihat yang perlu ada pada seorang pemimpin yang tangkas, iaitu dia sentiasa mempunyai pemikiran yang kehadapan, forward thinking. That's why kalau dilihat dalam saya punya background tu, virtual background, IPG Keta forward thinking. Itu kami punya war cry itu. Seorang pemimpin yang tangkas, dia perlu mempunyai pemahaman yang tinggi tentang apa yang berlaku. Bukan saja di peringkat lokal, tetapi juga di peringkat global. Dan pemahaman yang dia perolehi, dia akan manfaatkan untuk menjangka kemungkinan di masa depan. Kan dunia VUCA, dunia kekaburan, dunia ketidaktentuan. Jadi seorang pemimpin itu perlu ada pemahaman yang tinggi apa yang berlaku supaya dia boleh menjangka. Bukanlah dia menjadi seorang yang boleh meramal apa yang akan berlaku pada masa depan, but at least dia ada data tu untuk dia membuat persediaan. Jadi seorang pemimpin yang tangkas juga mempunyai aras pemikiran yang tinggi dan juga bertindak dengan pantas dan sentiasa terbuka untuk menerima perspektif baru dan berani memperkenalkan cara kerja yang baru. Dalam kata lain,
Pemimpin tangkas bukan saja merupakan change agents, iaitu ejen perubahan, malah mereka menjadi change makers. Mereka yang membawa perubahan itu, bukan sekadar sebagai ejen perubahan. Kalau dulu Dr. Melo, zaman arwah bapa saya, bos tu dilihat sebagai seorang yang tahu semuanya, dan mampu menyelesaikan segala masalah organisasi. The boss is always right. Ya, tetapi dalam perspektif pemimpin tangkas zaman VUCA, it's not necessarily the boss is always right. Tetapi kita melihat pemimpin itu bukan seorang yang mampu menyelesaikan semua masalah organisasi. Tetapi pemimpin itu memikirkan cara penyelesaian masalah yang boleh meningkatkan siapa? Meningkatkan kapasiti orang-orang di organisasinya untuk mengurus cabaran tersebut. Dalam kata lain, great leaders build more leaders. Jadi ringkasnya saya berpandangan betapa pentingnya seorang pemimpin sebagai seorang pemimpin untuk kita memahami gambaran global dan mengaitkannya dengan tanggungjawab dalam organisasi yang kita pimpin ni. Untuk mampu berbuat demikian, kita harus senantiasa up to date sentiasa kemaskini tentang apa yang berlaku, sama ada melalui pembacaan kita ataupun melalui perkongsian seperti yang kita buat pada pagi ini. Jadi bagi saya, kita hendaklah memimpin secara tangkas, secara agile untuk memacukan transformasi organisasi yang kita pimpin. Dan itulah yang mendorong saya untuk memilih tajuk saya pada pagi ini, iaitu ketangkasan memimpin dalam kegetiran dunia. Panjang jawapan saya, betul belum? Okey, baiklah, terima kasih. Kupasannya sangat jelas tentang ketangkasan, tentang kegetiran. Itu yang kita nak tahu tu sebenarnya. Tapi yang disebut tadi tentang VUCA, perkembangan teknologi digital yang begitu pantas, tentang satu keyword ataupun satu kata kunci yang begitu yang menarik yang perlu kita ambil berat, iaitu reset ataupun reassess cara pemikiran, yang mana cara pemikiran ke arah forward thinking, Betul dia Puan Anis. Betul, itu yang kita kena ambil berat. Sebagai seorang pemimpin, itulah satu transformasi kepimpinan yang perlu dilakukan bagi meningkatkan kapasiti pengikutnya ataupun orang yang dipimpinnya, iaitu. Di sini yang saya suka kepada frasa great leader build more leader. Itu adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan. Sebagai seorang sesiapa sahaja yang menjadi pemimpin dalam pendidikan. Baiklah, tadi Puan Anis ada sebut tentang transformasi kepimpinan ataupun organisasi. Bila kita bercakap tentang transformasi kepimpinan dalam kegetiran dunia masa kini, pemimpin perlu mengubah corak dan daya kepimpinan yang tadi disebut forward thinking dengan bertindak tangkas dan cekap agar dapat memacu organisasi ke arah kecemerlangan. Justru sebuah organisasi memerlukan transformasi bagi menghadapi pelbagai cabaran dan kegetiran situasi semasa. Walau bagaimanapun, inisiatif transformasi organisasi kita lihat masih gagal. Puan Anis, masih gagal untuk memacu sesebuah organisasi ke arah kecemerlangan. Baiklah, mungkin Puan Anis boleh beri pandangan dan melihat mengapa inisiatif ini masih gagal, dan mungkin ada pandangan yang kita boleh gunakan sebagai panduan. Dipersilakan Puan Anis. Okey, terima kasih Dr. Melo. Mengapa setengah-setengah organisasi dia berjaya, setengah-setengah organisasi dia gagal dalam dalam membuat perubahan dalam organisasi. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya ingin berkongsi satu dapatan Ini ialah satu kajian yang dibuat oleh Alan Dutchman dalam buku dia Do or Die. Di mana Alan Dutchman ni dia telah mengkaji orang-orang yang telah melalui pembedahan coronary bypass dia sakit jantung dan dapatan beliau menunjukkan hampir kesemua pesakit-pesakit selepas pembedahan tersebut akan mengamalkan cara hidup yang baru. Mereka akan berubahlah. Dah kena bedah tu, dia kata okay, I'm going to change. Dia tukarlah dia punya diet. Kalau dulu suka yang seafood, dia tukar kepada yang high fiber, dia tukar kepada yang berkhasiat.
Dia tukar dia mengamalkan senaman. Kalau dulu tak pernah bersenam, tetapi mereka mula untuk mengamalkan senaman dalam kehidupan harian mereka. Dan yang merokok tu akan berhenti merokok, kemudian yang minum tu mereka akan memberhentikan tabiat minum mereka. Namun begitu, what is so interesting about these studies dapatan daripada Alan Dushman ini menunjukkan dia follow these pesakit-pesakit yang telah melalui coronary bypass tu. Dan apa yang beliau dapati ialah selepas 2 tahun 90% daripada bekas pesakit jantung ini akan kembali kepada hidup biasa mereka, akan kembali kepada gaya hidup lama mereka. Ini bukan kita yang cakap, ini merupakan satu kajian yang dibuat oleh Alan Dushman ini dan dia laporkan dalam buku dia. Apa yang saya boleh simpulkan daripada dapatan kajian Alan Dushman ini, ada 2 perkara. Satu, saya melihat bahawa untuk melakukan perubahan adalah satu perkara yang amat sukar bagi kebanyakan daripada orang. Kalau dalam kes kajian ni, pesakit ni walaupun dia tahu risiko tu, tetapi dia berubah. Tapi perubahan dia tu sekejap, 2 tahun saja, kemudian dia balik lagi kepada habit lama dia. Yang kedua yang saya boleh simpulkan daripada kajian ini ialah taktik menakut-nakutkan orang untuk berubah, dia mungkin berkesan untuk jangka masa pendek, tetapi ia tidak berkesan untuk jangka masa panjang. Pesakit-pesakit jantung dalam kajian Alan Dushman, mereka tahu bahawa jika mereka tidak mengubah cara hidupnya, besar kemungkinan akan membawa padah. Mereka mungkin akan kena serangan jantung kali kedua dan mungkin akan menemui ajal. Walaupun doktor dah jelaskan risiko-risiko tersebut, tapi mereka masih juga buat perkara yang sama. Jadi begitu sukarnya tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Melo untuk orang membuat satu perubahan. Jadi untuk menjawab soalan mengapa setengah organisasi gagal dalam usaha transformasi, saya melihat 2 faktor utama. Satu ialah kegagalan pemimpin untuk betul-betul memahami proses yang dilalui oleh seseorang apabila mereka berdepan dengan perubahan dalam kehidupan. Jadi kita guna dalam konteks profesional apabila dia berdepan dengan perubahan dalam kerjanya, dalam organisasinya. Sebagai manusia kita tidak boleh lari daripada mempunyai emosi dan perasaan. Dan apabila pemimpin kurang memahami emosi yang dilalui oleh orang-orangnya dalam proses perubahan organisasi, maka strategi yang digunakan untuk menangani cabaran juga kurang berkesan. Untuk membantu kita memahami dengan lebih mendalam tentang transisi emosi yang dilalui oleh setiap orang apabila mereka berdepan dengan perubahan, Kubler-Ross dia telah menghasilkan satu model yang dia panggil change curve model, di mana dia kata setiap orang apabila dia mengalami satu perubahan dalam hidup dia, dia akan melalui 4 fasa ini. Okay. Fasa pertama ialah fasa terkejut, shock, denial. Kita kena berubah. Okay, dia terkejut. Kita semua kena lockdown, terkejut, denial. Jadi that is the first stage, because it's something so different, so it's a shock to them. Kemudian mereka akan melalui fasa seterusnya apabila mereka melihat bahawa perubahan ini, ini bukan 1 minggu, 2 minggu lockdown ni, 3 bulan kot. Tapi tengok 3 bulan menjadi 4 bulan, menjadi 5 bulan. Jadi fasa kedua kita akan melalui satu fasa yang kita katakan resistance, di mana kita akan menentang perubahan tersebut. Mulalah menyalahkan orang lain, salahkan kerajaan, salahkan bos, salahkan isteri, salahkan suami. Kemudian lepas tu dia melihat, dia mula melihat pada diri dia sendiri, menyalahkan diri sendiri, dan kita lihat dia mempunyai perasaan yang begitu takut untuk melalui perubahan yang berlaku. Dan kalau kita lihat di bawah ni graf ni, di takut yang paling rendah ini,
Jadi kalau seseorang itu dia tidak mampu menangani emosi dia yang pada takut yang paling rendah ini, ia akan mengganggu kesihatan mentalnya. That's why we see so many mental cases apabila berlaku pandemik ni. Tetapi untuk yang berjaya, mereka akan mula membuka minda untuk menerima perubahan. So dia akan masuk ke fasa ketiga, ya, dan di mana mereka mula menerima perubahan dan mereka akan cuba-cuba, explore, try, okay, dan mereka akan masuk ke fasa keempat di mana mereka membina semula semangat sehingga boleh memberi komitmen yang sepenuhnya. Seorang pemimpin yang bijak, dia mesti ada mental picture ni. Dia mesti ada mental picture change curve ini di mana orang-orangnya berada dalam organisasi, dalam inisiatif transformasi. Kerana masa untuk seseorang melalui perubahan daripada fasa 1 dan 4 berbeza. Setengah orang kita bagi saja change. Okay, when boss? Bila kita start? Ada setengah orang dia akan stres, panik. How? So seorang pemimpin tu dia mesti bijak. Dia mesti dalam mind dia mesti ada change curve ini. Kemudian dia boleh place. Orang ini dia fasa ni. Orang ini dia dah fasa 3. Orang ini dia dah fasa 4. So that is the mental picture kerana apabila seorang pemimpin dia ada mental picture change curve ini, dia tahu di mana orang-orang dia berada dalam curve ni, maka strategi yang digunakan adalah berbeza. Dan Kota telah menggariskan strategi untuk membimbing warga organisasi menerima perubahan. Namun begitu saya ingin kongsikan apa yang this is a graph yang telah dihasilkan oleh Shuza, iaitu graf yang menunjukkan leading change, 4 fasa dan apa strategi yang kita gunakan. Kita lihat. Strategi yang short ni, kita kenalah pemimpin tu you have to share your mission and vision. You have to explain to people why we have to change. Ya, di mana di peringkat ini you have to do a lot of town halls banyak town hall, dengar apa yang orang cakap, dengar rintihan mereka, dengar keluhan mereka. You have to listen to people. You want to bring change, janganlah kita redah je. Jom kita semua change. Kita kenalah explain the big why. Kenapa kita perlu berubah. Kemudian kita dengar feedback daripada orang-orang kita. We listen. What are their worries? What are their concerns? Ya? Dan di mana selepas kita mendapat pemahaman, we know apa perasaan orang-orang kita di organisasi kita dalam mereka melalui perubahan ini, then you have to align your goals and decisions lah. Ambil juga pendapat mereka. Jangan tolak semua pendapat mereka. Then you try to align your vision, your mission tu tadi, kemudian feedback daripada warga organisasi, then you align dia semula, and then after that kita start lah, mula kita buat run pilot group, kita buat experimentation dulu, buat kecil-kecilan. Supaya kalau gagal tidaklah frust menonggeng, tidaklah kalau especially kalau dia cost yang besar. So you make small experimentation. Fail tak apa. At least you learn something new. Yeah? And then if you succeed, fantastic. Dia akan memberi satu motivasi. We call this celebrate small wins. Dan daripada itu juga kita akan melihat, ada gap. Kita nak bawa organisasi kita ke peringkat ini. Kemudian kita lihat, ada gap lah dari segi kompetensi. So we have to provide upskills training. Kemudian when the whole organisation mereka dah sudah memberi komitmen yang sepenuhnya, and then you have all these big wins, and then kita akan beri recognition dari segi award dia. Ya, jadi itu perkara yang pertama ya. Kenapa organisasi itu gagal? Bila pemimpin kurang faham tentang change curve ni. Now, perkara yang kedua, mengapa setengah organisasi gagal dalam melakukan sesuatu perubahan, seperti yang saya katakan itu tadi, ialah buy-in dia. Okay, buy-in tu. Buy-in tu is not something easy, Kita kena jadi salesman. Kalau kita ada pernah saya dengar dikatakan bahawa seorang dia kata seorang salesman yang bagus ibarat seorang yang boleh buka bisnes jual ais di Alaska. That's how good you have to be in buying in. Jadi kalau sebagai pemimpin apakah pendekatan yang lebih sesuai untuk seorang pemimpin memperkenalkan transformasi ataupun perubahan kepada warga dia?
untuk memastikan bahawa dia ada sense of urgency. Bermakna kita nak mereka berubah, tapi mereka kena berubah cepat. But how do you make sure you can develop that sense of urgency dan bukan berubah cacah merba, semua panik, semua nak buat ni, nak buat tu tak jadi, tu tak jadi, everything is so chaotic. So how do we do it? Bagaimana kita nak membuat buy-in tu? Bagaimana kita memperkenalkan perubahan itu untuk menentukan bagaimana seorang pemimpin itu introduce change tu, dia akan determine tau sama ada dia berjaya ke tak. Jadi, dalam satu kajian yang melibatkan CEO mengenai transformasi digital di organisasi mereka, ditanya macam mana, apakah strategi yang mereka gunakan, majoriti daripada CEO yang pada organisasi yang berjaya menyatakan bahawa dalam buy-in tu mereka menekankan pentingnya untuk meyakinkan staf bahawa gangguan itu harus dilihat bukan saja sebagai ancaman tetapi sebagai peluang juga. Tapi itu merupakan satu cabaran sebab dalam keadaan kita sekarang di mana kita dikelilingi oleh kegetiran, memanglah cabaran besar untuk pemimpin untuk meyakinkan orang-orangnya untuk berfokus pada peluang bukan ancaman. Jadi tidak cukup untuk kita kata, oh kita perlu berubah. It's not enough. Just lip service saja untuk kita kata kita perlu berubah. Apa yang kita perlu buat sebagai pemimpin ialah kita perlu meyakinkan, bukan cakap saja, meyakinkan staf kita bahawa gangguan yang perubahan yang kita lalui ini dilihat sebagai peluang untuk direbut. Peluang untuk rebut. Di mana kita melihat kepada, saya membuat satu perkongsian lah dengan apa yang saya laku di organisasi saya, Dr. Medo, silakan. Sharing saya. Pengalaman saya untuk membentuk tabiat lifelong learning di IPG KETA dalam kalangan AKP saya. Pada tahun 2020, saya mensasarkan. Saya dilantik sebagai pengarah pada tahun 2019 di IPG KETA. Tahun 2020, saya mensasarkan 100% daripada AKP melibatkan diri dalam pertandingan inovasi di peringkat IPG KETA. Tahun 2021, saya mensasarkan, tahun ni lah, November ni, saya mensasarkan sekurang-kurangnya 50% daripada AKP melibatkan diri dalam pertandingan inovasi di peringkat IPG Zon Sarawak. Sebagai persediaan, apa yang saya buat, saya telah sasarkan 100% daripada AKP terlibat dalam aktiviti pengucapan awam. Kerana dengan mengambil kira norma baru di mana aktiviti-aktiviti dilaksanakan secara talian, saya juga mensasarkan 100% AKP mahir menggunakan Google Meet dan juga Microsoft Teams, dan akan datang ialah menggunakan Zoom. Alhamdulillah tercapai sasaran yang saya telah tetapkan. Maknanya galakan tu bukan hanya pada pensyarah sahaja, tetapi AKP juga diberi galakan. Exactly. Betul. Sebab dalam satu organisation tu, you have your academic staff, but you have your AKP staff, and AKP staff adalah begitu penting dalam urusan admin IPG. It has come together. Jadi memanglah pada mulanya ramai yang merungut. Staf AKP kita kata, Puan, kenapa kami perlu buat inovasi? Itu pencara lah, biarlah pencara buat. Puan, kenapa kami perlu buat pengucapan awam ni? Jadi jangka lah kan akan menerima komen-komen sedemikian. Betul. Jadi cara macam mana saya buat buy-in-nya ialah, I find it very effective, di mana saya kaitkan dengan kesan kepada anak-anak mereka apabila mereka melihat mak ayah mereka mencuba sesuatu yang baru. I tell them, your children will be so proud of you. Kalau, pada umur 40 lebih tahun, 50 lebih tahun, bapak saya, mak saya tanya macam mana nak guna Google Meet, macam mana nak guna Microsoft Teams, macam mana nak bentang gunakan PowerPoint. So, I tell them bahawa kita ni sebagai suri teladan kepada anak-anak kita. If we practice lifelong learning, kitalah menjadi suri teladan yang paling baik dalam hidup anak-anak kita. Dan lagi-lagilah saya mengatakan bahawa sekarang most of the PDPR kan dijalankan secara dalam talian. Jadi kalau mereka belajar juga macam mana untuk memahirkan diri dalam menggunakan gadget-gadget ni, mereka boleh membantu anak-anak mereka dalam kerja rumah.
Mereka boleh memantau kerja rumah mereka. Dan of course I find one of the powerful stories yang saya selalu gunakan dalam buy-in untuk lifelong learning ni, buy-in untuk pentingnya pendidikan. Saya selalu gunakan contoh saya sendiri, berasal daripada keluarga yang miskin tetapi disebabkan oleh penekanan pendidikan oleh ibu dan ayah saya, arwah ibu dan ayah saya, kami adik-beradik 6 orang berjaya. Jadi saya melihat bahawa dalam buy-in tu kita jangan cakap saja kepada orang, okay, kita kena berubah. You have to show them what is this buy-in, what is this perubahan going to affect you, the positive things. Bahawa kalau kita buat perubahan ini, dia akan membawa perubahan pada diri kita juga. So kita kena yakinkan staff-staff kita tentang buy-in ini. Sampai terlupa nak pindahkan slide. Yang kedua, saya kata walk the talk. Walk the talk. I walk the talk, saya seperti yang saya katakan bahawa inovasi ini saya memberi penekanan yang I really focus on innovation in my organisation sebab itu AKP sekali. Dengan pensyarah akademik, macam mana saya walk the talk? Saya libatkan diri saya sebagai ahli dalam kumpulan dan masuk dalam pertandingan inovasi. I'm not the leader in the team. Saya datang sebagai ahli saja, ahli biasa. Dan leader saya ialah pensyarah saya. Dan saya akan ikut apa yang leader dalam tim pertandingan inovasi kami. So I take off my pengarah head, I become one of the team members dalam kumpulan inovasi. Dan alhamdulillah setakat ini kumpulan inovasi kami yang mana saya sendiri juga merupakan ahli, kami telah memenangilah beberapa anugerah pingat emas juga. Tahniah Puan Anis. Mereka semangat tu sebab pengarah di dalam tim mereka. Pengarah jadi ahli saja. And I have to learn, because sometimes innovation tu mereka yang buat saya kadang-kadang not all the time I can join them. So I have to study very hard sebelum pergi pertandingan. Sebab apabila pergi pertandingan, hakim bila dia lihat ada pengarah, tu dia akan tanya soalan pada pengarah. Walaupun team leader dan lain. So I have to study very hard. My team will have to teach me, macam ni puan, macam ni kita punya inovasi. So you got to walk the talk. To me is very important. Dan ketiga ialah visualization. You have to visualize how you want your organisation to be dalam masa-masa yang akan datang. You have to visualize sukses kepada mereka. Beri mereka satu image dalam otak mereka bagaimana, how success looks like. Kalau physical visualization tu selalunya saya akan letakkan poster-poster di sekeliling kampus. This is one of the contoh IPG kita Forward Thinking Learning Organisation. Kita letak di poster-poster tu janganlah dia cuma sekadar hiasan. Every time in your speeches sebagai seorang pengetua, sebagai seorang guru besar, sebagai seorang pengarah, you have to put all these values yang ada poster-poster di sekeliling kampus tu, gunakan dalam ucapan untuk memberi motivasi kepada staff kita supaya dia akan embedded dalam mereka. Berkongsi kisah-kisah motivasi seperti yang saya katakan tadi, buat small wins, make sure kita nak yakinkan orang. If you want to yakinkan orang, you buat experimentation. Bila dia berjaya, then first people will say, I don't think it's going to work dia akan kata macam tu. Tapi kita kena cari. These small wins are very important. So we can prove to people, yes, this perubahan yang kita nak buat ni, dia boleh berjaya. Dan apabila kita ada big why ni, barulah kita boleh mewujudkan satu sense of urgency Jadi sebagai ringkasan kepada kepada soalan tadi, kenapa organisasi gagal dalam transformasi, ialah satu, seperti yang saya katakan, pemimpin dia kurang memahami change curve tu. Bila dia kurang memahami change curve, dia mungkin tidak menggunakan strategi yang betul. Gagal menggunakan strategi buy-in, and of course kita lihat buy-in tu perlulah sesuatu yang dikaitkan dengan emosi staff kita. Dan pemimpin harus walk the talk. Number 2, laburkanlah masa untuk berkongsi cerita-cerita kejayaan, motivasi yang boleh membantu warga kita visualize ataupun membayangkan bagaimana perubahan itu boleh mengubah hidup mereka.
Does that answer your question, Ya, Dr. Melo? sangat jelas, dan kita very clear tentang penerangan itu yang kita rasa sangat bermakna. Di sini beberapa poin yang kita boleh beri perhatian tentang faktor kegagalan yang disebabkan oleh kegagalan pemimpin itu untuk memahami emosi pengikutnya, iaitu tidak faham yang tadi Puan Anis sebut ialah change curve. Okey, dan di mana change curve tu untuk melihat dari fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan fasa 4, manakah kedudukan mental picture dia punya pengikut dia. Dan juga di sini saya melihat kepada kata kunci pada town hall, di mana pemimpin perlu mendengar kata hati orang bawahan. Okey, dan explain big why, okey, dan dapatkan feedback, buat sedikit research ataupun kajian untuk membawa organisasi ke arah kecemerlangan. Dan juga ada satu yang ialah buy-in berkenaan dengan emosi staff. Bukanlah pemimpin itu hanya jiwa dia sahaja yang pemimpin perlu, orang bawahan kena ikut pemimpin, apa kata hati pemimpin, tetapi pemimpin sendiri kena memahami emosi, kehendak, keinginan pengikutnya ataupun orang bawahannya. Dan satu pendekatan yang baik berkenaan dengan walk the talk yang mana diamalkan oleh Puan Anis sendiri di organisasinya, yang membawa bersama AKP, okey, mencapai kecemerlangan, melibatkan diri dalam inovasi. Satu pendekatan yang sangat menarik, ya, saya rasa satu pendekatan yang berkesan bagaimana untuk menarik perhatian orang bawahan supaya mudah ada dan akhirnya nanti dapat kepada hasrat untuk mencapai sense of urgency yang berterusan. Ya, Puan Anis begitu. Ya, saya nak tambah sikit Dr. Melo. Town hall tu, saya kongsi tentang town hall tu. Town hall tu kita buat town hall tu mengikut audience tau. Town hall untuk staff akademik, town hall untuk staff AKP, town hall bersama dengan pelajar. Jadi dalam town hall ni, saya strukturkan town hall ni di mana mula-mula saya akan menyatakanlah apa yang saya nak sampaikan pada hari tersebut, pada town hall tersebut. Kemudian saya akan bagi kepada untuk Q&A. Q&A saya tak akan jawab terus. Saya kutip dulu soalan tu, semua soalan tu kutip semua dulu, jangan respon terus supaya dia tidak mengganggu flow of questions tu. Sebab nanti kalau soalan pertama kita dah spend half an hour untuk jawab, mana lagi orang nak bagi soalan lain. So satu tip yang saya lihat very good in town hall is you shut your mouth. Pengarah, shut your mouth. Dengar dulu apa yang orang cakap. Ambil dulu semua soalan tu, kutip semua soalan tu, dan kita akan lihat ada soalan dia lebih kurang sama respon dia, and that's when you respond. That's how I do my town hall. I do my town hall with my JPP and I do my town hall with my students as well. Dan mereka dah biasa lah. Yang menarik, maknanya town hall tu mengikut kategori masing-masing. Mereka tidak bercampur, pelajar, pesyarat, AKP tidak bercampur. Mungkin ada satu rasa gap di situ dan mereka ada rasa malu di situ. Jadi sebaiknya dilakukan mengikut kategori. Macam tu kan, Puan Anis? Yes, exactly. Sebab buy-in dia different people, different group of audience, buy-in dia slightly different tau. So kalau kita down hall tu sekali saja macam tu, you will find that for students maybe it's not connected to them. So saya suka town hall ini mengikut keperluan audience tersebut. Memang letih lah sebab kena jumpa banyak kali lah. Yes. Tapi it's worth it. I can tell you it's worth it. Yeah, worth it. Okay. Jadi kita terus kepada soalan yang terakhir ni, Puan Anis. Nampaknya dah banyak perbincangan kita ni nampak hangat dan juga sebenarnya menarik ya. Jadi kita teruskan pada soalan yang ketiga, iaitu seorang pemimpin merupakan pemacu transformasi bagi memastikan kecemerlangan sesebuah organisasi, lebih-lebih lagi dalam mendepani kegetiran dunia pendidikan. Justru bagaimanakah peranan dan persediaan yang wajar dititik beratkan oleh seorang pemimpin dalam memacu transformasi menerusi pembentukan organisasi yang tangkas? Silakan Pak Anis. Okay. Organisasi yang tangkas tu is not just one day punya work, bukan one week punya work, bukan one month punya work, malah bukan one year punya work. Okay. Kita tak boleh beritahu pada staff kita, okay, sekarang kita mesti agile lah, mulai daripada sekarang kita mesti agile.
Agile organization ataupun sebuah organisasi yang tangkas tu, dia bukan sesuatu yang boleh kita buat dengan serta-merta. Dia sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, kalau dilihat, okay, I show you, I share with you how I see bagaimana kita nak bentuk ketangkasan organisasi. First, it have to start with habit. Habit tu perlu betul. Bermakna untuk menjadi seorang yang agile, dia ada beberapa habit tau yang perlu kita tanamkan dulu dalam kalangan staf kita. Tabiat-tabiat, nanti saya akan share lah apa tabiat-tabiat ni. Kemudian peranan pengarah ataupun guru besar ataupun pengetua itu ialah untuk memastikan you provide the correct environment so that those habits can be fostered, supaya those tabiat-tabiat yang kita nak tu kita boleh tanamkan dalam kalangan staf kita. Dan daripada tabiat-tabiat ni, okay, nanti kita lihat tabiat-tabiat, saya akan share lah apa tabiat tu, barulah kita akan membentuk satu budaya yang inovatif. What are the habits ni yang boleh membentuk satu budaya? It starts from individual tau. Tabiat is individual. Tabiat, 169 of your staff ada tabiat tersebut, then you have the budaya. After you have the budaya, then you have your agile organisation. Okay, cuba sebelum saya terangkan tentang tabiat-tabiat yang menjurus kepada budaya inovatif, saya ingin kongsilah satu cerita. Saya suka cerita. I love stories. Yeah, saya suka dengar cerita. Okay, this cerita is about this mathematician lah. Dia merupakan seorang ahli matematik tersohor di negara Jerman, iaitu Carl Friedrich Gauss. Kisah ini ialah semasa beliau berusia 10 tahun, di mana dia dengan classmate dia tu diberi satu tugasan untuk mengira jumlah angka nombor 1 sehingga nombor 10, dan guru mereka memberi mereka satu tempoh yang singkat lah untuk mereka. 1 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa, dan seterusnya until 100. Okay, after some time, these 10-year-olds, many of them give up though. They don't want. This is so difficult lah, this one, how to think. Then teacher gives so little time. Semua kecuali Carl. Kecuali Carl Friedrich Gauss ni, Gauss lah kita panggil dia. Dia berjaya untuk menemui penyelesaian untuk tugasan ini yang diberi oleh gurunya dalam masa yang singkat. Okay, dia bagaimana dia solve the problem? Apa yang dia buat ialah, kalau kita lihat, kalau kita faham, 1 campur 10, 101, 2 campur 99, 101, 3 campur 99, dia tengok, ada pattern lah. Kemudian bila dia tengok dia ada pattern tu, dan dia realize bahawa over here you have 25, here you have 25 pairs. So Carl kata senang, 50 darab dengan 101. Jawapan dia 5,050. So pengajaran daripada kisah ini, apa bezanya, apa kaitan dia? Okey, beza antara Carl dan rakan-rakannya ialah rakan-rakannya berfikir secara linear. Manakala Carl, dia mencari cara alternatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah. Of course, like his friends, I'm sure Gauss pun dia cuba 1 + 2, 1, 3, tapi dia cepat realize, this is not working lah. So dia cuba cari cara yang lain. Berbeza dengan rakan-rakannya yang terus putus asa, menyalahkan keadaan. Teacher didn't give enough time. So difficult this problem. Teacher did not explain to us. So dalam organisasi pendidikan seperti sekolah dan juga IPG, kalau kita lihat, how do we apply this? I give you very simple situation lah. Okey, kita kalau di IPG lah dan juga di sekolah, satu perkara yang amat dititik beratkan oleh pemimpin sekolah ataupun pemimpin IPG ialah prestasi akademik pelajar-pelajar kita, betul? Ya. Dan semasa mesyuarat JKPP di IPG, iaitu mesyuarat untuk mengesahkan markah kerja khusus dan peperiksaan pelajar, saya selalu memberi perhatian kepada kursus-kursus yang kes gagal. Why? Kerana pelajar-pelajar di IPG merupakan cream of the crop. Betul. Mereka merupakan pelajar yang terpilih. Tahun ini, 90,000 pelajar memohon untuk masuk IPG, cuma 6,000 sahaja berjaya.
begitu begitu tough yes, untuk dipilih sebagai pelajar IPG, dan mereka melalui tapisan, 4 tapisan semuanya. So jika ada berlaku kes gagal, saya akan minta ketua jabatan untuk menjelaskan sebab. Dan saya rasa dalam kalangan kita, guru besar, pengetua, pengarah-pengarah, I'm sure you all are very familiar bahawa antara sebab-sebab yang biasa diutarakan adalah satu, pelajar tu lemah lah, pelajar tu attitude dia tidak bagus lah. Khusus tu memang killer subjek lah, killer subjek. Memanglah, memang orang banyak gagal lah untuk khusus tu, untuk mata pelajaran tu. Student memang tak suka maths punya kalau di sekolah lah. Kalau di sekolah kadang-kadang persepsi budak-budak Bumi Putera ni kadang-kadang mereka maths mereka tu tak begitu kuat. You know, that persepsi that they have. Ataupun pelajar tu dia memang lemah. Mungkin ada kebenarannya untuk kes-kes terpencil lah. Tetapi jika ia melibatkan kursus yang sama tiap-tiap semester, kursus yang sama, untuk kursus lain dia punya kadar lulus tu begitu tinggi, tetapi setiap semester kursus tu juga yang very poor, setiap semester subjek tu juga yang dapat markah yang lemah. Jadi bagi saya, we have to look, we cannot be saying student the course is killer subject. We have to look at the strategy yang kita gunakan. Seperti Carl tu tadilah, Einstein juga berkata, if you do the same things the same way and then you expect different results, that is sheer insanity. Jadi apa yang saya nak terangkan di sini ialah tabiat yang membudayakan sikap inovatif. Kita nak macam Carl tu tadi, dia inovatif, dia ada problem, dia tak fikir secara lateral, dia terus melihat cara-cara yang lebih kreatif. Satu, always question your methodology. Apabila kita bermakna, apabila berdepan dengan cabaran, kita sebagai pemimpin lah harus mengalihkan fokus orang-orang di organisasi kita kepada perkara-perkara yang mereka boleh ubah. Always ask your people, kalau dia bagi satu problem tu, you tanya, can you change it or not? Do you have the power to change it? If you don't have the power to change it, don't talk about it. Talk about something that you have the power to change. Jadi itu pemimpin supaya kita kita mendidik warga kita supaya tidak menyalahkan pihak-pihak lain. Apabila berlaku cabaran, apabila kita mengalami satu masalah. And when we stop to blame others and kita stop and kita question our own methodology, ia akan meningkatkan kemungkinan menemui penyelesaian yang inovatif. So, first one, question your methodology. Jika semua warga organisasi mengamalkan tabiat menilai semula apa yang kita buat, cara kita buat, strategi yang kita buat, apabila ada masalah, akan berlakulah pemikiran inovatif. Okay, that's the first habit. Second habit ialah you have to be open lah, bersikap terbuka. Dapatkan idea daripada IPG lain, dapatkan idea daripada sekolah lain, especially kalau sekolah tu berjaya. Jangan, you have to be more open. Ask lah your friends, ask your pengetua friends, ask your guru besar friends. Kalau dalam kalangan pengarah-pengarah IPG, sharing ni merupakan satu budaya kami. In fact, next week kami akan berkumpul di Seremban minggu hadapan di mana kami akan berkongsi best practices. So, pengetua guru besar di sekolah juga, you have to be open. Buat partnership, especially dengan sekolah-sekolah yang berjaya ataupun partnership dengan sekolah yang mengalami perkara cabaran yang sama. Whereby you talk with each other. That's when you will get more ideas actually. Dan saya katakan experimentation. You have to be daring, kena berani mencuba tanpa takut akan kegagalan. Bagi saya lah, kalau di kampus saya, whenever any of my pensyarah ataupun staff kalau ada membuat kesilapan yang bukan sengaja, saya tak akan marah. Tapi saya akan jelas kepada mereka, okay, this is a mistake, it's something that we overlook, let's learn, let's move on and think about macam mana kita nak selesai. No need to blame, tak habis, rekod macam rekod yang sama saja. So saya kata, okay, done, I've already done my scolding, now let's move on. What can we do about it? However, kalau
perkara yang sama berlaku lagi, then that's when you really have to pay attention and say, why mereka tak faham ni? So you have to ask yourself, they are not understanding what is apa yang berlaku, kesilapan mereka. So you have to explain lah, kena sabarlah sebagai seorang pemimpin tu. And of course kita jangan berada dalam kepompong kita sendiri. Kita perlu berani mencuba. You have to provide that safe environment. Environment di organisasi kita perlulah pemimpin tu yang perlu menghasilkan satu environment di mana kita provide one safe environment, di mana orang tidak takut untuk gagal. Mereka tidak takut untuk menemui kegagalan. And they have to know that when they gagal and you tegur, they have to know that your teguran is ikhlas from your hati. So that kita lihat insyaAllah lah, kalau kita ikhlas dalam menegur staff kita, insyaAllah mereka tidak akan terasa. Because they know that you did it out of love. But in order to do that, you have to be consistent lah in your behavior. Macam mana you treat your staff. You cannot expect them to trust you overnight. You have to build that trust. And once they trust you, mereka tidak akan takut akan kegagalan kerana mereka tahu bahawa mereka boleh belajar daripada kegagalan. So experimentation ialah satu yang sangat penting. Dan experimentation tu you buat kecil-kecil. You buat small. Seperti yang saya buat dengan AKP saya tadi. Saya kata, okay, 100% terlibat dalam inovasi, pertandingan inovasi, tetapi pertandingan inovasi tu saya buat kecil. Saya buat dalam warga IPG Campus Tun Abdul Razak. Supaya mereka rasa selamat untuk mencuba sesuatu yang baru dalam kalangan orang-orang yang mereka kenal. After that, when they get the confidence, then you do it at a bigger scale. So saya bawa mereka untuk di peringkat IPG Zone Sarawak. Okay, and of course collaboration so important. Collaboration, banner partnership itu merupakan perkara yang sangat penting untuk kita membentuk satu budaya inovatif. So back to this slide again. Kalau kita lihat slide ni, tabiat starts from all these habits just now, and then you have your budaya inovatif, and then let's see how do we go on to ketangkasan organisasi. Seperti yang saya katakan tadi, tabiat-tabiat yang kita hasratkan untuk kita tanamkan dalam staf kita, kita sebagai pemimpin perlu menyediakan satu environment yang menggalakkan organisasi tangkas tersebut. So to me lah, dalam gone are the days lah bila kita micromanage. Semua pengarah perlu tahu, semua perlu rujuk pada pengarah untuk keputusan. Satu ciri organisasi yang tangkas ataupun agile ialah decentralized. Okay. Sebab ada tergangguan sedikit tadi Puan Anis, kita teruskan, silakan. Can you hear me now? Dengar. Okay. So, decentralization. Kalau dulu everything refer to the top, which is too much of red tape lah. Dalam satu organisasi yang tangkas, kita perlu ada decentralization. Di mana saya melihat kalau konteks IPG lah, we have all these little teams here. Tim ni siapa? Jabatan Bahasa, Jabatan Ilmu Pendidikan, Jabatan Pendidikan Islam, Jabatan Jabatan Hal Ehwal Murid, you have your unit code. These are all the micro teams. Dan dalam micro teams ini, mereka ada ketua, which is the ketua jabatan ataupun the ketua unit. Dan bagi saya sangat efektif saya lihat apabila kita decentralisekan organisasi IPG di mana kita memberi otonomi, semi otonomi kepada ketua jabatan dan ketua unit untuk membuat keputusan tanpa merujuk kepada pengarah, tetapi ada guideline dia. Nanti saya bagi guideline. Okay, so you have all your little leaders here, di mana mereka akan diberi KPI. KPI itu datang daripada kita, daripada pengarah, daripada guru besar, daripada pengetua. Kemudian KPI ini akan dipegang oleh all these micro teams. Okay, so they have their own KPI. Bagaimana mereka mencapai KPI itu ialah terpulang kepada micro teams ni. You don't micromanage lah as a guru besar, as pengetua, as pengarah. You don't micromanage. You can be part of the team, but you don't micromanage them. It's different. To be part of the team and to micromanage them is different. Because if you're part of the team, if you masuk dalam team ni, katakan Jabatan Bahasa, mereka ada program. You can be the ahli untuk menyumbang, not the one yang mengarah orang.
Because they have ketua already. They have the ketua jabatan already. So if you want to come in, you come in as one of the group. So saya mengatakan bahawa kumpulan-kumpulan micro team ini dia boleh rentas. Dia boleh merentas jabatan. Dia boleh merentas hierarki. Seperti yang saya katakan, pengarah dalam setengah-setengah program mungkin pengarah datang sebagai ahli. Ketuanya ialah pensyarah. So that's what we mean by micro teams, di mana kita dalam micro team ini mereka diberi autonomi, ya, separa autonomi. And communication sentiasa berlaku sama ada secara vertikal ataupun secara horizontal. Namun begitu, namun begitu, ada namun begitu Dr. Melo. Parameter tu kena jelas. Kita kena jelas parameter. Apa maksudnya parameter yang jelas? Meaning seorang ketua tu dia perlu menjelaskan parameter-parameter di mana mereka boleh membuat keputusan tanpa merujuk kepada pengarah ataupun pengetua, di mana mereka tidak boleh membuat keputusan. Things like kewangan cannot be autonomy. Kewangan very strict procedure. You cannot semi-autonomous. Bagaimana mereka dalam tim tu, but they cannot change the procedure kewangan. Itu maksud saya. So parameter tu kena jelas lah, panduan yang jelas untuk micro teams itu tahu apa mereka boleh buat dan apa mereka tak boleh buat. I give you an example lah, kalau dalam konteks family. Macam mana kita mendidik anak kita. First, kita mendidik anak kita, kita bagi dia nilai. What is good, what is bad, what is right, what is wrong. Betul? Selepas kita menjelaskan nilai kepada anak-anak kita, kita akan beri dia contoh dan kita akan beri dia peraturan. This is not right. You should, this is not right. So you should do this, do that, do this. Peraturan tu kena jelas. Nilai first and then peraturan tu. The rules and regulations. Supaya itu merupakan panduan bagi mereka untuk lebih memahami apa yang boleh mereka buat dan apa yang mereka tak boleh buat. So contohnya kalau saya katalah saya membenarkan anak saya untuk keluar dengan rakan-rakan. You can go out with your friends. On the condition you come back to the house at before 10 o'clock. So apa yang anak saya nak buat apabila dia keluar dengan kawan dia is up to them. But remember, what is the guideline? Nilai, peraturan. Sama juga dengan micro teams ni. Within the team they can use whatever strategi yang mereka nak untuk mencapai KPI, tetapi parameter itu pemimpin kena jelas. Pemimpin kena jelaskan kepada mereka apakah parameter ini. Dan dua parameter yang menentukan sempadan ialah satu, strategi organisasi yang jelas. Of course, apa panduan kita? Our strategic planning, our roadmap, our perancangan semester, KPI yang telah kita tetapkan. Itu merupakan KPI. Kemudian apa nilai yang dipegangkan oleh satu organisasi itu. So, apabila warga jelas akan parameter-parameter ini, mereka bebas membentuk micro teams yang saya katakan tadi yang bersifat semi-autonomous. Baik. Puan Anis, jadi inilah parameter yang patut dijelaskan oleh pemimpin dengan mengambil kira nilai dan peraturan-peraturan yang perlu ditekankan. Dan saya tadi mengingat di balik bahawa satu penyelesaian inovatif perlu ditekankan, didedahkan kepada pengikut agar untuk menyelesaikan masalah bukan hanya mudah untuk menyalahkan orang lain. Jadi kat sini satu pendedahan yang persoalan itu telah dijawab dan kita jelas dengan soalan yang ketiga tadi, itulah peranan yang dan persediaan yang sewajarnya dititik beratkan oleh pemimpin. Baiklah Puan Anis, kita ada dua soalan Puan Anis. Kita pun dah nampaknya kita dah anjak sedikit masa, tapi kita beri peluang untuk dua soalan ini dikemukakan pada Puan Anis. Sekiranya tidak keberatan untuk menjawab lah. Of course lah tidak akan keberatan untuk menjawab. Saya terima daripada Urus Setia. Tahniah Puan Anis, soalan pertama. Tahniah Puan Anis di atas perkongsian ilmu yang sangat baik dan padu pada hari ini. Puan ada bercakap tentang kualiti yang perlu ada pada memimpin, iaitu walk the talk. Pada pandangan Puan, bagaimanakah penerimaan warga IPG Kampus Tun Abdul Razak tentang kualiti ini yang Puan terapkan dalam pentadbiran organisasi Puan?
What does it mean to be walk the talk? Walk the talk meaning jika kita hendak staff kita untuk melibatkan diri, jika kita nak membudayakan inovasi, you yourself have to show you take part dalam aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada inovasi. Kalau kita sebagai pengarah kata, okay, capacity KPPB, capacity pedagogi pembelajaran bermakna dilaksanakan di semua kampus. Bermakna saya sebagai pemimpin juga perlu tahu what is this KPPB, bagaimana kita nak melaksanakan PDP kita dengan menggunakan pendekatan KPB untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Meaning you yourself have to be the example. You have to walk the talk. If I say be punctual, I have to be even more punctual than the rest of the people. Betul tak? Kalau saya kata you have to be positive, saya kena tunjukkan lagi bahawa saya lebih positif. Meaning you do what you say lah. Okay, jangan kata do what I say, don't do what I do. Tak boleh. Sebagai seorang leader, I sebagai pengetua guru besar, pengarah, you are always under the microscope. Sebab warga sentiasa melihat kita sebagai suri teladan, sebagai dia how to call that, role model. So it's tough being a pemimpin kerana you whatever you want people to do, you yourself have to do first. Maknanya kepimpinan melalui teladan lah. Pemimpin itu sendiri sebagai suri teladan. Jadi kalau nak minta pengikut ataupun orang bawahan atau pegawai bawahan untuk ataupun mengetahui sesuatu perkara itu, pemimpin dulu kena tahu. Yes. Pemimpin dulu kena kuasai. Jadi soalan kedua Puan Anis, soalan kedua daripada audien, sangat menarik perkongsian Puan Anis pada hari ini. Konsep buy-in yang Puan kupas ini sangat menarik dan bijak diguna pakai dalam sesebuah organisasi. Soalan saya, adakah Puan nampak perbezaan produktiviti yang terhasil sebelum dan selepas ianya dilaksanakan? Definitely. That's why your buy-in must be very important tau. Actually apabila kita bercakap tentang buy-in, two things which is very important dalam buy-in. Of course you have your organizational punya target tu, tapi dua perkara yang menentukan sama ada buy-in itu berjaya ialah dia mesti dikaitkan dengan personal mereka. It has to touch them personally. Bermakna you have to bring in their emotions as well. Because they are not robots. When you want people to buy in something for you, from you, you have to make sure bahawa dia masuk ke dalam jiwa dia, dia faham, dia bawa emosi dia ke dalam ke dalam apa yang nak di buy in. I give you an example lah, story again lah, can lah, Dr. Melo? Story again. Okay, got 2 minutes, story. Okay, cerita tentang seorang isteri tu yang menceritakan bagaimana dia cuba, suami dia tu sakit jantung. Bagaimana dia cuba nak mengubah habit suami dia yang tak suka senaman, kemudian suka semua makanan-makanan yang kolesterol tinggi. Dia bagi tahu, stop smoking, change your habit. Tapi it falls on deaf ears. Tetapi ada satu hari, isteri dia duduk, dia katakan, darling, dia kata, tak tahulah dia kata darling ke abang, dia kata, you change your habit now, you will not live long to see our daughter marry, you will not live long to see our cucu. Kesian ya daughter, nanti siapa yang nak give away dia semasa perkahwinan dia. Apabila suami dia mendengar sebab tu, it changes his perception totally, kerana dia boleh membayangkan, dia membawa emosi dia. Kesian anak dia kalau dia umur dia tak cukup panjang untuk melihat anak dia kahwin, untuk menjadi wali kepada anak dia. Itu yang saya maksudkan bahawa if the buy-in comes strikes at the emotions of the people dan juga dia melibatkan mereka secara personal, you will find insya-Allah perubahan dalam approach buy-in seperti itu. If you say kita kena buat kerana IPGM kata kita perlu buat, kita kena buat kerana KPPM kata kita perlu buat, well, they will, but mungkin dia tidaklah sedalam apabila kita membuat buy-in yang menggunakan stories, yang menggunakan emotion, yang menggunakan mengaitkan dengan mereka tu sendiri.
Itu dia penjelasan yang saya rasa cukup mantap ya daripada Puan Anis. Kita buka satu lagi soalan kepada Ada audiens. lagi. Mungkin ada satu soalan lagi kita buka kepada audiens yang ada di dalam platform ini. Silakan. Ada siapa nak tanya? Tadi sudah ada 2 soalan. Mungkin audiens di sini yang ingin mengemukakan satu saja soalan lagi dibuka. Kalau tak ada, Kalau tak ada, can I just ada tak? very quickly sum up? Ya, silakan. Okay, kalau saya tak dapat sum up, tak dapat tidur malam nanti. I Ya. show you. Okay, the gist apa yang saya ceritakan pada hari ini ialah saya nak simpulkan dalam this slide here. Dalam seorang pemimpin melakukan perubahan dalam organisasinya, kita perlu ada 3 elemen ni. Dia mesti ada pemahaman yang begitu jelas tentang why, what, how yang nak dibawa dia tu, perubahan yang nak dibawa dia tu. Kenapa kita perlu berubah, apa yang perlu kita ubah, bagaimana kita nak melaksanakan perubahan. Kerana tanpa memahami why, arah tuju dan matlamat organisasi tidak jelas, tidak mempunyai fokus bagi menyumbang kepada pencapaian aspirasi. So you end up with people who are demotivated. They don't understand why. Kalau dulu ingat kita guna saya yang menurut perintah. Saya ingatlah selalu ada dalam kalangan rakan-rakan dululah masa junior-junior dulu, saya yang menurut perintah. Bermakna you're not putting your passion into it kerana there's no the why tu tidak difahami. Next, kalau kita ada the why, dia faham. Dia fahamlah the big picture why we do it. Kemudian dia ada strategi. Tetapi tanpa what are we doing? Sama juga ya, tanpa the what, tindakan-tindakan yang harus kita usahakan ke arah mencapai arah tujuan dan matlamat seperti budaya organisasi dan tabiat-tabiat tadi yang saya katakan untuk memacukan organisasi, dia tidak akan memberi kesan. And you find you're always hitting your head on the wall. Because you don't know what you're doing. You got a strategy but you don't know what you're doing. You understand, you want to help dan banyak organisasi ataupun organisasi pendidikan, niat dia tu betul, niat dia tu sudah ada, and people are so hardworking, but then they keep on knocking their head on the wall because they don't know what they're doing. Okay, the next one is you have the why, okay, then you have the what, but you don't have the strategy. Faham, tahu kenapa perlu buat, tahu apa yang perlu buat, tetapi strategi itu tak betul. Jadi dia akan menjadi macam hamster di mana dia akan bergerak, tetapi dia tidak bergerak jauh. So you will be very tired out. Then you end up dengan satu organisasi where people are so burnt out. They're so hardworking. Kerja sampai 7 malam, weekend pun tak ada, meeting pun malam. Tetapi dia takut tu je. Buat kelas tambahan, buat kelas pecutan terakhir, buat workbook bertimbun-timbun, tetapi strategi itu tak betul. You end up with very frustrated people. Itu kesimpulan saya. Okey, Dr. Melo? Itulah dia. Dah boleh tidur Puan Anis? Boleh. Okey dia. Jadi ingat ya, satu pesanan yang amat bermakna pada kita, why, what and how. Jadi akhirnya nanti dapat kita sukses yang kita harapkan. So jangan sampai ketuk kepala kat dinding, jangan sampai frustrated ataupun demotivation. Jadi itulah dia perkongsian yang sangat bermakna daripada Puan Anis. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Anis kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Ya, kita telah bersama Puan Anis ya membicarakan tentang memimpin dalam kegetiran dunia. Beliau telah mengulas dan berkongsi ilmu tentang satu topik kepimpinan yang bermakna dan penting untuk diberi perhatian sesuai dengan cabaran kegetiran dunia masa kini. Semoga kita dapat manfaat daripada ilmu yang dikongsikan ini. Terima kasih sekali lagi daripada pihak pengajar IPGM. Okey, untuk diingatkan kepada para audiens, jangan lupa lepas ini link kehadiran SPL KPM ya, jangan lupa masuk untuk pendaftaran untuk kehadiran tuan-tuan yang di sini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya dan Puan Anis, Nisha, pengarah FGK. Terima kasih juga ya Dr. Melo. Terima kasih kepada pihak penganjuran, pihak penganjur iaitu Pusat Pembangunan Latihan IPGM, dan juga kepada moderator kita Dr. Melo. Very interesting conversation with you, and of course Puan Zurin juga selaku penyelaras yang telah banyak membantu saya dalam persediaan untuk webinar ini, dan kita doakan apa yang saya kongsikan boleh dimanfaatkan oleh semua. Terima kasih Dr. Melo. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.